Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah, atas segala kurniaan yang Allah berikan dengan kita kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat panjang umur, nikmat hidayah. Pada pagi ini kita dapat salat subuh berjemaah dan diteruskan lagi dengan i'tikaf di dalam masjid, dan begitu juga menghadiri majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masjid At-Taqwa TTDI subuh antara jemaah dan hadir kuliah subuh tu paling ramai sekali lah, antara yang teramai. Kita tengok seronok, kita yang ceramah semangat. Ya. Dia satu lagi tuan-tuan, ya. Saya ni kerja full time, balik pukul 5, pukul 6. Lepas tu kadang-kadang terus kita daripada pejabat mandi tukar baju terus pergi kuliah. Penat ketik. Umur dah 40 lebih dah. Orang kata 40 lebih tu muda lagi, sebenarnya start tua tu 40 sebenarnya. Ke 40-an tu dah tua lah. Tak berapa nak larat sangat. Tapi ada satu hadis yang sering menjadikan saya sebagai satu motivasi lah. Pergi ke kuliah, sampaikan kuliah, ataupun kita tak ada kuliah datang ke kuliah. Ada satu hadis yang memotivasikan saya sentiasa. Dan saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadisnya yang mana beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjuhu." Nabi bersabda yang bermaksud sesiapa yang pergi ke masjid, ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan. Dia pergi itu tujuan tidak lain tidak bukan melainkan untuk belajar sesuatu yang baik. Nabi kata, ni nak cerita ni. Lepas tu kita cerita fadilat dia. Nabi kata, Nabi khususkan. Nabi tak cerita semua majlis ilmu, Nabi cerita majlis ilmu di dalam masjid. Nabi kata sesiapa yang pergi ke masjid, tujuan apa tuan-tuan? Selain daripada salat berjemaah, i'tikaf, berzikir, dia pergi nak dengar majlis ilmu. Ayyata'allama khairan. Khairan tu apa? Antaranya belajar agama lah. Datang sini nak belajar agama, nak fahamkan agama dia, nak faham syariat Allah, nak faham kalam Allah, nak faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak faham hukum hakam. Itu seperti mana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menginginkan kebaikan, khairan, sama juga, maka Allah bagi dia pemahaman tentang agama. Maksudnya kalau Allah nakkan kebaikan kepada seseorang hambanya, Allah bagi dia faham agama. Bila dia faham agama, dia akan ibadah dengan cara yang betul. Tak salah, tak buat bid'ah.
Kedua, bila dia faham betul, dia faham apa yang Allah dan Rasul nak, dia boleh bezakan halal dan haram. Bila dia faham agama Allah, dia boleh bertakwa dengan jalan yang sebenar untuk dia sampai ke syurga Allah. Maka hadis kata, sesiapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah bagi di pemahaman agama. Cara nak faham agama tak ada cara lain, belajarlah, membaca, belajar dan sebagainya. Jadi khairan kat sini, seseorang yang pergi menuju ke masjid dengan tujuan nak pergi belajar agama, nak faham agama dia, maka Nabi kata kana lahu ka ajri hajjin taman hajjuhu, maka baginya, iaitu Allah bagi dia ganjaran ibadah haji yang sempurna haji dia. Nampak? Nabi kata dia pergi ke masjid belajar ilmu, maka Allah bagi dia ganjaran haji yang sempurna. Ini hadis dia. Hadis riwayat At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, hadis ni apa tuan-tuan? Kata ulama tentang hadis ni. Nanti orang kata saya penyebar hadis palsu, tak ada. Baik, kata Al-Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Dia sebut, dia kata hadis ini sanadnya la ba'sa bihi. Dia satu istilah ulama hadis yang clarify bahawa sanad ni okey. Tak ada palsu, tak dhaif, diterima sanadnya. Kata Al-Imam Al-Iraqi isnaduhu jayyid, sanadnya hasan, tak dhaif. Kata Al-Imam Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, dia kata rijaluhu muwaththaqun. Hadis ini perawi-perawi ni diterima riwayatnya, diterima dan dipercayai. Tak ada yang penipu, tak ada yang lemah hafalannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni hadis sahih. Ya, walaupun tak sampai martabat sahih, dia hadis hasan. Masih lagi tak sampai martabat dhaif. Yang maksudnya pergi ke masjid nak belajar, tuntut ilmu, maka Allah bagi dia ganjaran macam buat haji. Pahala haji mabrur. Tapi hadis ni cerita tentang ganjaran saja. Dia tak adalah kata kalau kita datang majlis ilmu tak payah pergi haji lagi dah. Bukan macam tu. Nanti tanya, dah daftar tabung haji dah? Tak payah. Setiap pagi, setiap hari aku pergi haji. Haji mabrur kat tu. Ini pemahaman yang salah lah. Setakat ni tak ada lagi kot. Kalau ada tu memang tak betul. Hadis ni cerita hanya ganjaran sahaja. Jadi ni tuan-tuan, sebenarnya kalau kita hayati hadis ni, dia sebagai satu motivasi lah. Ada masa terluang, ya, duduk majlis ilmu, dapat pahala yang cukup besar. Allah bagi ganjaran yang cukup besar. Pagi ni tuan-tuan, insya-Allah ikhlaskan hati. Bila kita ikhlaskan hati, insya-Allah Allah bagi dia pahala. Malaikat catat buat haji mabrur. Paling tak pun lah datang ke mana-mana majlis ilmu, tak kira masjid ni ke tempat lain ke, yang penting majlis ilmunya pantang dengan majlis ilmu dalam masjid, kita datang. Sebab dengar, kita tahu fadilat hadis ni. Walaupun ustaz tu tak sedap, dia ceramah lesu contoh, ataupun dia ceramah tak kelakar, tak lawak macam sepah tu, tak apa. At least kita datang tak sedap ceramah pun, at least ada dua benda kita boleh dapat. Pertama, kita boleh dapat pengisiannya, kita dapat ilmu dia. Walaupun tak sedap, tetapi apa yang disampaikan ada ilmu. Dapat juga input. Dapatlah benda baru yang kita boleh belajar. Ataupun benda yang dia ingatkan kita sering lupa. Kadang-kadang kita terlupa fadilat ibadah ni, fadilat zikir ini, tafsir ayat ni kita terlupa. Dengan hadirnya majlis ilmu tu, diingatkan kita balik, walaupun ceramah tak sedap. Itu pertama. Kedua, paling kuranglah kita dapat pahala haji yang sangat besar, yang sangat hebat. Sebab itu Nabi SAW sebut, ni satu majlis ilmu ni satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sebut taman syurga. Taman syurga ni maksudnya duduk dalam majlis ilmu mudah masuk syurga. Kita pergi Madinah ni tuan-tuan, berebut-rebut nak semayang dekat Raudhah Nabi. Betul tak?
Pergi Madinah at least satu kali dapat pergi Raudah pun jadi. Kadang-kadang ada yang beratur 3-4 jam nak masuk Raudah Nabi. Pasal apa? Sebab kita yakin, kita percaya dengan hadis Nabi, fadilatnya besar. Beribadah dalam Raudah Nabi mudah masuk syurga. Bagus. Kalau pergi Madinah tak ada usaha, memang rugilah tuan-tuan. Tapi bila balik Malaysia, kita ada Raudah banyak. Ini Raudah lah. Raudatul ilmi, Raudatul jannah. Nabi kata, "Idza maratum bi riyadil jannati farta'u." Bila kalian melintasi taman-taman syurga, tinggal duduk dan ambil manfaat. Sahabat tanya, "Ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah masuk taman-taman syurga? Nabi kata, "Khilatul zikri." Itu majlis zikir, majlis ilmu. Maksudnya samalah. Raudah Madinah kat sini pada Raudah. Cuma Raudah sini dia tak statik macam antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Di sini tengok ada majlis ilmu, itulah Raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pengajian hadis 40. 40 hadis fardu ain, yang mana kita berhenti pada bab, iaitu bab fi sya'nil mustahadah wa ma fiha. Bab istihadah. Kita dah jelaskan hadis yang ketujuh, kita bincangkan beberapa hadis furu' yang lain mengenai hadis tentang hukum istihadah. Istihadah ni saya dah sebut dah pada pengajian yang lalu. Pengajian dia rumit ya. Ada kiraan dia. Ada matematik sikit. Yang mana tak sesuai kalau kita nak belajar dekat secara kuliah maghrib, kuliah subuh. Dia kena belajar kelas intensif. Ada buku dia, ada catatan dia. Mula-mula kena belajar asas, ada kiraan dia. Cuma bila sebut tentang haid dan istihadah ni, dalam kelas ni kita hanya tumpukan pada pengajian hadis. Maksud hadis yang membicarakan tentang istihadah. Kita tahu apa kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hadis ini dia ceritakan tentang waktu adat, waktu kebiasaan. Ada kiraannya. Kalau ikut waktu adat, itulah dinamakan haid. Kalau lebih daripada waktu adat, itu namanya istihadah, darah sakit, bukan darah sihat. Maka wanita dalam istihadah hukumnya sama seperti wanita yang suci. Dia tetap kena solat, tak ada beza. Ya, jadi cara kiraan nak membezakan antara haid dengan istihadah, dia ada dua cara. Pertama, mengikut warna. Wanita dia satu hari beberapa kali ataupun setiap hari tukar pad, dia tahulah perkembangan darah dia macam mana. Certain day warnanya sangat pekat. Kadang-kadang dia berubah kepada warna yang kemerahan. Mula-mula kehitaman, tukar kemerahan. Pekat kepada kurang pekat. Wanita tahulah, kita lelaki tak pernah tengok. Ya, jadi berlakunya benda macam tu dapat membezakan. Jadi kaedahnya ada, bagaimana cara nak membezakan ikut kaedah berubah warna, ada cara dia. Dalam mazhab Syafi'i dan begitu juga mazhab-mazhab yang lain, berubah warna tidak semestinya istihadah. Dia kena lihat tempoh je pula, ada kiraannya. Jadi kita tak nak bincang lah, sebab dia detail. Kalau saya terangkan secara detail pun mungkin kurang difahami. Tidak dapat ditangkap. Sebab apa? Kita kena belajar step by step. Ya. Jadi ini disebutkan cara kedua melalui kiraan adat. Adat sebelum ni berapa? Kalau biasa adat haid dikeluar berapa? Kalau lebih baru istihadah. Pun ada kiraan khusus dan ada syarat-syaratnya. Bukan sekadar macam tadi tukar warna saja istihadah, tidak. Dia ada syarat-syaratnya, tidak lebih 15 hari, tidak apa begini, tidak kurang 1 hari 1 malam. Ya, ada syarat-syarat dia. Begitu juga ikut tempoh. Seperti mana disebutkan pengajian haid paling kurang sehari semalam. Kalau wanita tu keluar darah kurang 24 jam, itu bukan haid, namanya istihadah. Katakanlah dia keluar darah pukul 7 pagi. Dia berhenti pukul 6 petang ni. Tak sampai 12 jam pun, baru 11 jam. Maka tempoh 11 jam tu istihadah. Maka dia kena qada balik zuhur dengan asar tu. Wajib. Sebab apa? Itu bukan tempoh darah haid, itu namanya istihadah. So istihadah dia wajib solat. Ya.
Begitu juga kalau wanita yang keluar darah sebelum umur 9 tahun qamariyah, belum genap, belum sempurna umur 9 tahun, bukan baru masuk, genap 9 tahun. Katakanlah lagi sebulan nak masuk 9 tahun genap, ya, maksudnya 9 tahun genap, hari seterusnya tahun ke-10 umur dia dah keluar darah haid sebelum genap 9 tahun, itu juga dinamakan istihadah. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, wanita yang dikira keluar darah haid, yang tak boleh solat, tak boleh puasa dan ibadah-ibadah yang dilarang ketika haid, iaitu bila mencapai minimum 9 tahun. Bila mencapai umur 9 tahun, kalau keluar darah baru dinamakan haid. Kalau contohlah tuan-tuan ada anak cucu kan, umur 8 tahun dah keluar darah haid, tak boleh sembahyang? Tak ada, dia masih lagi istihadah. Dia kena mencapai lengkap ataupun genap 9 tahun barulah memenuhi syarat. Kalau ketika ikut tu keluar darah, maka dinamakan darah haid, maka tak boleh salat, tak boleh puasa dan beberapa ibadah yang lain. Daripada hadis yang lalu juga tuan-tuan, cerita bagaimana Nabi SAW menjelaskan bagaimana wanita yang ditimpa istihadah, dia wajib salat dan wajib berwuduk setiap kali nak salat. Dia tak boleh macam kita ni, kalau zuhur, contohlah lepas zuhur kita tak tidur, tak baring, tak buang air kecil, maintain sampai asar. Sampai asar wuduk kita tak batal lah, kita boleh solat lagi dengan wuduk waktu zuhur tu. Tapi kalau wanita istihadah tak boleh, dia kena berwuduk setiap kali solat. Sebab apa? Lafaz hadis Nabi kata berwuduklah untuk setiap solat sehingga tiba waktu itu. Tiba waktu, habis waktu istihadah, masuk haid. Maksudnya selagi mana dia istihadah, satu hari paling kurang dia kena berwuduk 5 kali. Ya, dalam mazhab Syafi'i wajib berwuduk setelah masuk waktu. Tunggu masuk waktu baru dia pergi ke toilet, bersihkan kemaluan. Ya, lepas tu letak something ataupun kain ke ataupun tuala, ataupun zaman moden di tuala wanita, lepas tu baru berwuduk. Dia tak boleh buat sebelum masuknya waktu. Kalau tidak, tak sah. Sama jugalah kedudukan kalau orang yang ditimpa kencing tak lawas. Kencing tak lawas maksudnya keluar sentiasa. Solat tetap solat, tapi hukumnya sama seperti wanita istihadah. Dia wajib berwuduk setiap waktu. Samalah darah istihadah, tak berhenti. Sama juga dia kena macam tu juga. Lelaki perempuan yang kecil tak lawas sama juga, berwuduk setiap kali waktu salat, dan wajib setiap waktu itu dia kena letak pad lah ataupun something. Kalau lelaki tu letak kapas ke, letak tisu untuk menghalang kencing yang sentiasa keluar tu, kena pada pakaian. Dia orang kecil tak lawas ni tuan-tuan, kalau saya tanya doktor lah, kawan saya, dia kata dia bukan kencing tak berhenti tu banyak, dia sikit-sikit, setitik macam tu. Tapi tak berhenti lah, dia kejap-kejap keluar. Problem lah kan. Sama jugalah, dia kena berwuduk setiap kali waktu salat. Ya, saya juga pernah berkongsi, ada jemaah umrah, dia bertanya pada saya, dia ni penyakit something, dia sudah warga emas, dia masalah kencing tak lawas. Ya, lama dah, semenjak zaman muda lagi dia kata dia nak pergi umrah. Ya, dalam mazhab Syafi'i kena tunggu waktu solat, dah masuk waktu azan saja, dengar azan Allahu Akbar, okey dah buat. Belum lagi masuk waktu, tak boleh. Jadi dia kata dia pergi umrah. Umrah ni masalahnya kadang-kadang hotel tu, yalah nak kata tak jauh. Ya. Tapi kalau dia buat macam tu dekat tanah haram, sampai dekat masjid dah salam dah. Dia macam mana selesai? Dia kata memang lambat. Setiap kali dia nak pergi tu memang lambat. Tak pernah dapat bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Dia kata nak datang awal tak boleh. Macam mana datang awal? Datang awal pun sama juga, tak boleh sah berwuduk sebelum masuk waktu. Dia kata nak standby kat toilet pun ramai orang, dia kata. Dekat sini saya kata pakai mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki boleh berwuduk sebelum masuk waktu solat. Yang penting setiap waktu kena berwuduk. Mazhab Maliki ringan sikit lah. Bila dengar macam tu dia pelega lah. Kita memudahkan orang yang berada dalam keadaan susah. Walaupun dalam mazhab rasmi kita tak sah, tetapi kaedah ada menyebut idza btuliya ahadun bi syai'in
falyuqallid man ajaza. Apabila seseorang itu ditimpa sesuatu kesusahan, ya, maka dia boleh untuk bertaklid kepada mazhab yang membolehkan untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya kalau mazhab tempatan tak boleh selesaikan masalah tu, maka dia boleh ambil mazhab yang luar daripada kebiasaannya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang lalu juga kita belajar tentang bagaimana darah haid dapat dibezakan melalui warna. Nabi kata yang merah kehitaman tu haid. Selain daripada warna itu dinamakan sebagai darah istihadah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang baru pada hari ini. Bismillah. Baik. Hadis yang baru an Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu wa ma balul haidi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata faqalat aharuriyyatun anti faqultu lastu biharuriyyatin walakinnani as'al faqalat kana yusibuna dhalika fanu'ammaru biqada'i as-sawmi wa la nu'ammaru biqada'i as-salah muttafaqun alaih. Mu'adzah rahimahullahu taala berkata, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha, mengapa wanita haid perlu mengqada puasa dan tidak perlu mengqada salat? Ya. Lalu Aisyah bertanya, adakah kamu ini dari golongan haruriyah? Siapa haruriyah ni? Kita akan jelaskan nanti. Aku membalas, aku bukan haruriyah, tetapi aku sekadar bertanya. Aisyah membalas, apabila kami ditimpa haid, kami diperintahkan untuk mengqadakkan puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadakkan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni merakamkan perbualan seorang tabi'in wanita bertanya kepada Aisyah. Nama tabi'in ini dia bukan sahabat, namanya Mu'adzah rahimahullahu taala. Ya, tabi'in ini tak pernah jumpa Nabi. Jadi Mu'adzah ni dia berkesempatan datang jumpa Sayyidah Aisyah, isteri Nabi. Jadi ada kemuskilan, dia bertanyalah. Ya. Sayyidah Aisyah ni antara tempat rujukan para sahabat dan tabi'in selepas kewafatan Nabi. Selain daripada sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan ramai lagi, kalau wanita isteri Nabi yang paling giat menyampaikan ilmu, yang paling banyak keluarkan fatwa dan meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Jadi ini kelebihan isteri Nabi SAW. Sayyidah Aisyah ini bukan saja muda, dia cantik dan dia bijak. Malah orang lelaki pun datang minta fatwa dengan dia. Ini menunjukkan wanita ada kedudukan yang istimewa dalam bidang pendidikan. Ya, perempuan-perempuan isteri pun apa, bak kata orang tu ceramah ni boleh berlaku, tak ada masalah. Ya, ada satu surau dekat Kajang tuan-tuan, dia panggil kuliah maghrib, kuliah subuh, ustazah, profesor wanita mengajar kitab. Waktu tempat-tempat lain ustazah ni dia bagi kuliah duha je, maghrib subuh dia bagi ustaz, kan? Tapi apa salahnya bagi saya kuliah maghrib pun boleh, kuliah subuh pun boleh, betul tak? Ustazah tu pakai pakaian sopan, pakai pakaian yang tak adalah bersolek-solek, tak adalah apa, biasa-biasa saja. Dia ada kelebihan sampaikan ilmu, boleh aja. Ya, tapi adat kita lah, tak tahu kenapa kan, ustazah ni mesti kuliah duha. Ya tak? Subuh maghrib tak ada, jaranglah, susah, memang susah, kecuali surau kat Kajang tu lah saya nampak memang dalam slot tu memang adalah 2-3 orang ustazah dia bagi kuliah maghrib. Ramai juga datang, yang lelaki pun ramai juga datang ambil istifadah, dia pun ada bidang kepakaran dia, baguslah. Baik, jadi Sayyidah Aisyah ditanya, maka Mu'adzah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, mengapa wanita haid perlu mengqadakkan puasa dan tidak mengqadakkan salat? Kalau kita belajar fiqh macam tu lah. Ya, wanita yang berdipa haid bulan Ramadan, berapa hari tinggal puasa, okey, wajib qadak. Wajib qadak sebelum datang Ramadan yang baru. Tangguh tak ada masalah, yang penting kena qadak. Kalau masuk Ramadan baru berdosa. Maksudnya masuk Ramadan akan datang tak qada lagi puasa, berdosa. Dalam mazhab Syafi'i ganti puasa dan bayar fidyah sebab melampaui Ramadan yang baru. Kita biasa kita tahu. Tapi tak pernah kita dengar tok guru ke mana ustaz-ustaz dekat sekolah kata wanita ditipu haid wajib qada solat. Tak ada kan? Memang tak ada.
Ya, memang tak ada dan Nabi tak suruh pun. Dalam Al-Quran pun tak sebut. Bahkan ya, hanya wajib qada puasa saja. Maka ini menimbulkan kemuskilan. Puasa kena qada, solat tak kena qada. Pasal apa? Maka Mu'adzah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, kenapa puasa kena qada, solat tak kena qada? Dua-dua ibadat, dua-dua rukun Islam. Tetapi qada je kena qada puasa. Solat tak perlu qada." Maka Sayyidah Aisyah bertanya pada dia, "Adakah kamu ini dari golongan Haruriyah?" Haruriyah ni apa? Haruriyah ni golongan Khawarij. Satu kelompok namanya Khawarij. Iaitu golongan Khawarij ni, dia ni satu kelompok yang sangat strict dalam urusan agama. Ada beberapa bid'ah yang dilakukan dalam agama. Terlalu strict. Antaranya dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar, kafir. Tak solat, kafir terus. Minum arak, kafir. Zina, kafir. Wah, dahsyat. Ya, dia sangat ketat dalam urusan agama. Dan begitu juga dalam urusan ibadah ni tuan-tuan, mereka sangat ketat hukum hakamnya. Sehingga kan beberapa bid'ah yang mereka lakukan, antaranya wanita yang ditimpa haid wajib qada solat. Jadi antara kita nak identify siapakah golongan Khawarij ini pada zaman Nabi SAW, pada zaman Khawarij, pada zaman sahabat, iaitu golongan tu dikeluarkan hukum wanita yang ditimpa haid wajib qada semua sekali. 7 hari tak salat, 7 tu berapa? 7 kali 5. 35 waktu salat wajib qada. Wah, itu dia. Sedangkan Nabi tak suruh qada pun, Nabi kata tak payah qada. Maka itu yang menjadi kemuskilan Sayyidah Aisyah. Bila orang bertanya, Nabi tanya, "Kau ni Haruriyah ke?" Sebab dia nak tahu, adakah kau bertanya soalan ini sebab nakkan ilmu ataupun nak cari pasal, nak cari salah. Ini menunjukkan dalam penuntutan ilmu ni tuan-tuan, ada beberapa jenis orang yang tanya soalan. Ada orang tanya soalan memang dia nak tahu. Ada orang nak tanya soalan memang dia nak test kita. Ada orang nak tanya soalan nak tunjukkan kelemahan ustaz-ustaz macam tu. Dia tanya-tanya. Jadi Sayyidah Aisyah nak identify dulu, kau ni nak belajar ke nak cari pasal, kan? Dah tahu dah Nabi kata tak payah qada, tapi nak tanya pasal apa? Jadi kata Mu'adzah, aku bukan Haruriyah, aku bukan Khawarij, aku nak tahu kenapa itu saja. Ya, dia mengaku dia bukan Khawarij. Ya, baik, Khawarij ni ada ke zaman sekarang ni? Khawarij ni adalah syaki-baki mazhab pemahaman dia. Kalau dekat Oman tu mazhab Ibadiyah. Tapi ciri-ciri takfir, memudahkan ataupun mudah mengkafirkan orang Islam ada. Ramai kan. Ya. Walaupun kita tak kata dia Khawarij yang betul-betul zaman para sahabat yang disebut Haruriyah ini, tapi ciri-ciri ada, antaranya salah satu dia memudah mengkafirkan orang, menghalalkan darah pelaku dosa besar. Benda-benda khilaf dia sebut sebagai syirik. Mudahlah mensyirikkan orang, mudah mengkafirkan orang. Ini hati-hati puak-puak macam ni tuan-tuan. Kita walau bagaimana sesat sekalipun, selagi mana dia bersyahadah, kita tidak mengkafirkan ahli kiblat. Itu dia. Ya. Ada satu pesta buku ni tuan-tuan, kecil ya, buku tak sampai 40 muka surat. Dalam buku penuh syirik kafir. Ya, baca kasidah pun kafir juga. Kasidah. Ziarah kubur, berdoa dekat kubur pun syirik juga. Allahu Akbar. Orang pergi kubur, doa kat kubur bukan minta kat kubur tu, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sabit keberkatan kalau kita ziarah, insya-Allah keberkatan ahli kubur tu, orang wali tu, keberkatan saja, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju tak setuju belakang cerita, tapi mensyirikkan orang bukan satu benda penyelesaian. Itu satu benda ciri-ciri Khawarij yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Khawarij ini anjing-anjing api neraka. Sebab apa? Dia buat keterlaluan, ekstrim, dan banyak buat bid'ah dalam ibadah. Sedangkan macam contoh, kalau bab solat tu, wanita haid, Nabi kata tak payah qada, dia yang kata qada. Pelaku dosa besar, kafir, malah dibunuh tuan-tuan.
Ada zaman dulu Khawarij dibunuh sahabat Nabi SAW, didakwa sebagai kafir. Ini segolongan takfiri ini kena hati-hati dan kita kena jauhi, dan jangan mudah termakan. Pelihara anak cucu kita daripada mudah mengkafirkan orang lain. Tuan-tuan, Syiah ni sesat punya sesat. Syiah ni sampai maki sahabat, sampai apa dia punya kepelikan ajaran mazhab mereka ni sangat pelik. Bahkan kita kata terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, ahli bidah, ahli fasid. Tapi untuk kita mengkafirkan tidak sama sekali, tuan-tuan. Bukan semudah-mudah untuk kita kafirkan. Ya. Banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang memang kita kata tarikat-tarikat yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya, buat dakwaan-dakwaan tak betul, dakwaan itu ini, dakwaan yang tak sepatutnya berlaku pada ahli tarikat. Ya, ahli tarikat-tarikat macam inilah yang membusukkan nama tasawuf dan tarikat yang betul. Kita kata sesat, kita wartakan sesat, tapi sama sekali nak kata kafir tidak. Bukan mudah. Ya. Jadi hati-hati, tuan-tuan. Penyakit takfir. Takfir apa? Mengkafir, memudah mengkafirkan ahli kiblat, satu benda yang tak sepatut berlaku. Bahkan yang dia kafirkan tu benda-benda khilaf, benda-benda yang tidak disepakati, macam isu tawassul, ya, isu berkaitan dengan ziarah kubur, berdoa, baca Al-Quran, ya. Jadi benda-benda macam ni tak sepatutnya kita lakukan. Khilaf, ada setuju, ada tak setuju, itu biasa. Macam mana khilaf di mazhab Syafi'i dengan Maliki, Hambali, Hanafi, itu biasa. Kita raikan khilaf. Setuju, ambil. Tak setuju, tak apa, boleh tolak. Tapi takfir, mengkafirkan orang, bukan satu jalan yang sungguh bijak. Jalan yang paling jelek yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Kalau kita kata orang tu kafir, sama ada betul orang tu kafir ataupun kembali pada dia balik. Maksudnya urusan takfir ini satu dosa yang sangat besar. Kalau kita takfirkan, salah takfir, memang dosa kafir tu datang pada kita. Kita tak jatuh kafir, tapi kembali pada kita. Maksud Nabi itu dosa besar, mengkafirkan orang kembali kepada kita. Maksudnya kita memikulkan dosa yang sangat besar. Ya, itu Khawarij. Khawarij jahat. Ya, dia yang bunuh ramai orang. Ya, bunuh Sayyidina Ali pun dia. Kematian Sayyidina Ali menjadi khalifah, siapa bunuh? Khawarij. Dan ramai lagi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan golongan ini terkeluar daripada ahli sunnah dan diperangi oleh orang Islam sendiri, tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi bila Sayyidah Aisyah dah identify yang dia ni bukan Khawarij, maka barulah dijawab. Aisyah membalas, apabila kami ditimpa haid, kami diperintahkan untuk mengqadakkan puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadakkan salat. Maksud diperintah siapa? Nabi. Ini menunjukkan Nabi kata Sayyidah Aisyah, kalau wanita ditipu haid hanya wajib qada puasa sahaja. Solat tak payah qada, kata Nabi SAW. Jadi apa jawapan Sayyidah Aisyah? Dia kata Nabi kata macam tu, ikut je lah. Kan? Pasal apa? Nabi kata tak payah, tak payah. Nabi kata puasa je kena qada. Solat tak payah qada. Itu sami'na wa ata'na, kami terima dan kami amalkan tanpa banyak tanya. Nak tanya lagi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi ulama tetap kupas. Apa hikmahnya puasa saja yang kena qada? Apa hikmahnya salat tak perlu qada? Hikmahnya insya-Allah senang, tuan-tuan. Qada ni, puasa ni setahun sekali. Setahun sekali sahaja. Maksudnya Ramadan tu setahun sekali. Jadi tak banyaklah. Dan tempoh nak qada tu lama, lebih kurang ada setahun. Ya, daripada Syawal tu sampai Syaban boleh tangguh, tak ada masalah, tak berdosa. Tapi kalau solat ni, dia banyak. Kalaulah solat itu diwajibkan qada ke atas wanita haid, dia akan membebankan. Dan dia berlaku setiap bulan. Dia berlaku setiap bulan. Jadi bayangkan setiap bulan wanita kena qada 35 waktu solat. Dia agak membebankan. Ya, mungkin setengah orang dia boleh sembahyang. Dia boleh bangun malam pukul 3 sampai subuh tak berhenti sembahyang. Ada orang macam tu, tapi tak semua macam tu, tuan-tuan. Maksudnya, jadi Nabi kata ad-dinu yusrun, agama itu, Islam itu adalah agama yang mudah. Maka inilah hikmahnya.
Kenapa Allah dan Rasul hanya perintahkan wanita yang ditipu haid hanya wajib qada puasa sahaja, tapi tidak qada solat. So macam mana solat yang haid tak payah buat apa? Tak payah qada, tinggal macam tu je lah. Kenapa? Dan Nabi kata macam tu. Nabi kata tak payah qada, terima je lah, alhamdulillah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa saja itu pun panjang tempohnya. Seperti mana Sayyidah Aisyah sebut dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, Nabi Aisyah mengatakan, kuntu alayya saumur Ramadan, aku ada hutang puasa Ramadan, fama astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban bihajati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku ada hutang puasa Ramadan dan aku tak mampu nak qada melainkan pada bulan Sya'ban untuk memenuhi hajat Nabi SAW. Maksudnya dia tak dapat qada kecuali pada bulan Sya'ban saja. Ya, maka di sini tuan-tuan, berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah, wanita yang ditipu haid dia diharuskan untuk menangguhkan, untuk qada puasa yang ditinggalkan disebab haid. Sampai bulan Sya'ban. Hadis ni kata sampai bulan Sya'ban. Maksudnya tak boleh tunggu Ramadan akan datang ataupun tangguh 2-3 tahun, berdosa. Bayar fidyah lain, tambahan dosa itu lain. Nampak? Ya, tapi ini kata orang, dan begitu juga ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka yang tinggal puasa Ramadan disebabkan keuzuran. Contoh demam, ya, sakit, ya, ataupun sakit yang memang tak boleh dia nak berpuasa, ataupun bermusafir, tak wajib puasa, pun sama juga dia boleh menangguhkan qada puasa tu sebelum masuk Ramadan yang baru. Tetapi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tak boleh tangguh. Syawal kedua dah wajib qada dah. Kalau dia tangguh, berdosa setiap hari. Ini yang ramai salah faham. Dia bulan Ramadan malas nak puasa. Bukan malas pasal sebab dia sakit ataupun keuzuran, tapi disebabkan nak melanggar perintah Allah. Berdosa besar, melanggar, meruntuhkan tiang agama. Ya, 1 Syawal tak boleh puasa, haram. 2 Syawal wajib puasa, tangguh, dosa. 3 Syawal tak puasa, dosa. Itulah sebulan 2 bulan sentiasa menanggung dosa kerana menangguhkan puasa qada itu sendiri. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, baginda pernah menghulurkan kepalanya kepadaku dalam keadaan iktikaf, lalu aku membasuh rambut baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini cerita tentang hukum ahkam haid. Ya, ketika Nabi beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Ya, Nabi kalau iktikaf di bulan Ramadan 10 Nabi tak keluar-keluar, kecuali hajat tertentu saja. Dan rumah Nabi, rumah Sayyidah Aisyah betul-betul sebelah rumah, betul-betul di sebelah Masjid Nabawi. Kalau kita nampak Raudah Nabi itu, sebelah tu makam Rasulullah, itu asalnya rumah Nabi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan bila Nabi berhajat, contohnya lah kan, Nabi tak keluar dan rambut Nabi kusut masai, Nabi nak bersihkan rambut dia. Jadi Nabi tak keluar, Nabi hulurkan kepala Nabi dekat rumah, dekat je. Satu rumah Nabi dengan Masjid Nabawi kongsi satu dinding. Macam ni lah, buka pintu, rumah Nabi, macam tu. So Sayyidah Aisyah ni dalam keadaan haid, ya, dan dia tak boleh nak masuk masjid haram illa abiri sabil dalam Al-Quran. So macam mana Nabi pun tak nak keluar, sayang sebab iktikaf, maka Nabi hulurkan kepala. Nabi hulurkan kepala untuk dibasuh rambut Nabi SAW. Nabi ni dia suka kemas. Rambut dah kusut, rambut dah apa, maka Nabi suka didandan rambutnya. Maka Nabi hulur kepala, dan Sayyidah Aisyah dia ambil air, dia basuh rambut Nabi, disikat rambut Nabi SAW. So lepas tu Nabi pakai serban balik, Nabi sambung ibadah. Itu digambarkan. Ya. Hadis nak cerita apa tuan-tuan? Ya, kalau zaman Nabi SAW, sebelum zaman diutuskan Nabi,
Masyarakat Yahudi dia pandang wanita haid ni sebagai wanita yang jijik. Dan terpengaruh orang musyrikin ketika itu. Orang musyrikin, orang Yahudi, apabila isteri mereka, anak mereka ditimpa haid, mereka di-isolate. Dia isolated, pergi masuk, tak boleh tidur sekatil, tak boleh makan sama-sama, memang duduk kat bilik asing. Macam tu punya sekali. Ya. Maka Nabi menunjukkan bahawa wanita dalam keadaan haid bukanlah najis, bukanlah kotor. Mereka boleh sama-sama duduk, boleh sama-sama bermesra, boleh makan sama-sama, boleh layan, boleh layan tu bukanlah seksual, boleh uruskan suami, pakaikan baju suami, tak ada masalah. Maksudnya wanita dulu dihina, Islam datang, mereka mengangkat martabat wanita itu sendiri. Memang wanita dah keluar darah bukan bermakna mereka tu jijik, tidak. Mereka terhalang untuk beberapa ibadah, antaranya masuk masjid. Tapi untuk melayan suami, berkhidmat pada suami itu biasa, tak ada masalah. Maka bila adanya perbuatan Nabi seperti ini, dia mengangkat, dia menghilangkan kemusykilan ataupun pemikiran yang celaru seperti ini. Maka ketika itu adat buruk sikit demi sedikit dibuang oleh Islam itu sendiri. Maksudnya tak ada lagi lepas itu wanita diasingkan, boleh duduk sama-sama, boleh makan sama-sama dan seumpamanya. Baik. Hadis ni juga tuan-tuan, orang kata Sayyidah Aisyah ni dia uruskan rambut Nabi kan, dia basuh rambut Nabi, dia bersihkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata Nabi tak berwuduk ke sekali lagi? Sentuh ke tidak? Jadi Imam Syafi'i kata hadis ni maksudnya kalau isteri sekadar pegang rambut Nabi SAW, kalau isteri kita pegang rambut kita ataupun kita pegang rambut isteri, dia tidak membatalkan wuduk. Dia batal kalau kita sentuh kulit isteri kita. Tapi kalau sentuh rambut tidak membatalkan berdasarkan hadis Nabi. So dia basuh rambut Nabi, bersih-bersih, dia basah, tak adalah sampai betul-betul sentuh kulit ke tidak. Sebab dalam hadis ni tak ada sentuhan yang sentuh kepala Nabi, rambut Nabi SAW. Jadi kalau sentuh rambut, sentuh sel-sel yang mati seperti rambut, bulu, tidak batal. Tapi kalau sentuh kulit, sentuh anggota yang macam kita kata, kalau contoh kalau isteri kita pegang janggut kita, dia main yang janggut kita, dia tak batal wuduk sebab rambut tidak membatalkan wuduk kalau sentuhan. Kalau melibatkan sentuhan lelaki perempuan, berkulit ataupun sel yang hidup, maka itu dinamakan sebagai batal wuduk itu. Baik. Yang seterusnya, hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Qur'ana wa ana haidun muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berbaring di atas ribaku lalu membaca Al-Quran dan aku ketika itu dalam keadaan haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini lagi satu permasalahan haid. Hadis yang menyebut wanita haid dan lelaki berjunub tidak boleh membaca Al-Quran, ada hadis. Tapi hadis itu dhaif. Hadis yang menyatakan secara jelas lelaki yang berjunub dan wanita dalam keadaan haid diharamkan membaca Al-Quran. Memang ulama hadis bersepakat hadis itu dhaif. Tapi bagaimana ulama-ulama lain berhujahkan tentang pengharaman orang yang berhadas besar membaca Al-Quran, termasuk wanita dalam keadaan haid. Ia berdasarkan hadis yang ke bawah ni tuan-tuan, yang nombor 2 ni. Yang mana Aisyah menceritakan Nabi selalu suka bermanja-manja dengan isteri Nabi dibaring di atas ribaan Sayyidah Aisyah sambil membaca Al-Quran, dan ketika itu Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. So ulama-ulama kata, antaranya Al-Imam Ibnu Mulakin rahimahullah taala, dia kata hadis ini menunjukkan seolah-olah Sayyidah Aisyah nak kata aku dalam keadaan haid, aku tak boleh baca Al-Quran, tetapi Nabi bersentuhan dengan aku, baring di ribaan aku sambil membaca Al-Quran. Itu tak apa. Tapi untuk Sayyidah Aisyah tak boleh. Dan aku mendengar bacaan Nabi SAW, maksudnya dibolehkan.
Seolah-olah hadis ni, kata Imam Ibn Lakin, nak digambarkan Aisyah nak bagi tahu, aku dalam keadaan haid tak boleh baca Al-Quran. Diharamkan baca Al-Quran. Ya. Tetapi untuk mendengar Al-Quran yang Nabi baca, tak ada masalah. No problem. Jadi dalam arti kata, hadis yang kedua ini hujah majoriti ulama yang mengatakan bahawa wanita dalam keadaan haid ataupun berjunub diharamkan baca Al-Quran berdasarkan hadis ini. Namun untuk mendengar bacaan Al-Quran tidak menjadi masalah, hukumnya dibolehkan. Sebagai contoh ya, kita dengar kaset ke, dengar YouTube ataupun dengar CD, boleh. Dan mana kalau kita kata mendengar bacaan Al-Quran ni pahalanya sama seperti membaca, yang pernah saya cakap sebelum ini tuan-tuan ya. Maksudnya kalau wanita dalam keadaan haid, dia tak boleh baca Al-Quran, dia dengar Al-Quran pun okey dah. Dia dengar, dapat pahala. Buktinya apa? Ada satu hari Nabi SAW bersabda, Nabi jumpa Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang suara dia sedap. Nabi jumpa Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata, Iqra ya ibn Mas'ud. Dia kata, wahai ibnu Mas'ud, dia kata, Iqra alayya Quran, bacakan aku Al-Quran. Nabi nak dengarlah bacaan dia. Maka Ibnu Mas'ud dia kata, aqra'u alayka Al-Quran wa unzila alayka. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah layak untuk aku mendengarkan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Ibnu Mas'ud seganlah tuan-tuan ya. Dia ni adalah sahabat biasa. Nabi itu pemegang wahyu, pembawa wahyu, diterima wahyu straight daripada malaikat Jibril, diajarkan Al-Quran. Dia kata, siapalah aku nak memperdengarkan baca Al-Quran macam kita lah tuan-tuan, nak baca Al-Quran depan tok guru qiraat ya, hafiz dan sebagainya, tajwid super power. Kita ni biasa-biasa saja. Macam itulah kedudukannya ya. Macam kita nak ceramah dekat sini, tiba-tiba ulama besar duduk bawah ni, memang tak jadi ceramah saya. Betul tak? Macam tu Ibnu Mas'ud perasan dia macam tu, ya Rasulullah, layakkah aku nak bacakan Al-Quran sedangkan kau lebih layak, suara engkau lagi sedap, dan engkau lah Tuhan yang membawa wahyu ini. Itu maksud dia. Maka apa respon Nabi SAW? Kata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Dia kata, bukanlah masalahnya apa, tak ada. Tapi Nabi kata, sesungguhnya aku suka mendengar Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain untuk aku. Maksudnya Nabi suka juga, selain daripada membaca sendiri, Nabi kata, aku juga suka mendengar bacaan Al-Quran. So berdasarkan hadis ini, ulama kata mendengar Al-Quran juga mendapat pahala. Cuma perbezaan antara baca Al-Quran dan mendengar Al-Quran, mana lebih afdal? Sudah tentu membaca lebih afdal. Membaca itulah. Tapi kita nak cerita sini tuan-tuan ya, malas-malas macam mana pun jangan tinggallah Al-Quran. At least kalau kata istiqamah tu satu hari 10 muka surat ke 1 juzuk, jangan tinggal. Rasa penat tu dengar ya. Macam orang setiap malam baca surah Al-Muluk setiap malam kan ya, satu malam tu dia malas nak baca Al-Quran, malas. Kalau malas tak apa, buka YouTube set Muluk, dengar betul-betul, dapat juga fadilat tu, dapat pahala macam membaca ya. Ataupun malam Jumaat malas, dia punya malas, something wrong malam ni lah, nak baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi kan panjang ya. Kalau malas jangan tinggal, kalau malas nak membaca jangan tinggal. At least cari YouTube, cari surah Al-Kahfi, duduk dengar sampai habis, dapat fadilat. Cuma membacanya lebih afdal lah, sebab membaca tu lebih penat, lebih besar pahalanya tuan-tuan. Tapi fadilat tetap tidak tinggal, fadilat tetap tidak dikurangkan tuan-tuan. Jadi orang tanya Syekh Atiyah Sakar dalam fatwanya, dia kata, aku malas. Ulama Azhar ya, tak silap saya Syekh Atiyah Sakar ke ataupun ada ulama Azhar yang lain, saya lupa. Dia kata, aku ni boleh tak sepanjang Ramadan aku nak khatam Al-Quran, aku tak baca Al-Quran, tapi aku dengar kaset Syekh Khalil Al-Qusari ya, mukrik yang terkenal kat Mesir tu, kaset-kaset tu yang baca Al-Quran yang paling fasih tu tuan-tuan. Dia kata, aku tak baca sepatah huruf pun sepanjang Ramadan, aku dengar 30 juzuk kaset Syekh Khalil Al-Qusari. Kata Syekh tu, kata boleh.
tetap dikira khatam Al-Quran. Ya. Cuma kita kata afdalnya membaca. Tapi bila sampai tahap kita malas, at least ada option kedua. Cuma nak kata jangan tinggalkan, itu sahaja. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang terakhir sebagai penutup. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahku, lalu aku memakai kain yang menutup antara pusat dan lutut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mencumbui aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini berkaitan dengan hukum hakam yang mana Nabi SAW jelaskan bahawa wanita haid ini bukanlah seperti mana yang digembar-geburkan oleh golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan musyrikin. Wanita haid ni kotor, tak boleh dekat, sentuh pun tak boleh, nak masakkan suami pun tak boleh. Ya, bahkan Islam tetap memuliakan wanita yang dalam keadaan haid. Bahkan Nabi bermesraan dengan isteri Nabi SAW dalam keadaan haid. Cuma bezanya wanita haid tak boleh bersetubuh seperti isteri yang suci lah. Maksudnya kalau isteri suci itu boleh buat apa-apa sajalah, asalkan halal, asalkan tidak liwat saja. Ya, Nabi kata apa? Allah kata, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, kalau berkelamin dengan isteri itu apa-apa gaya ke tak kira lah, asalkan jangan liwat saja, itu haram. Ya, walaupun halal tapi bab liwat memang jelas nas ada haram daripada nas itu sendiri. Tapi bila wanita dalam keadaan haid, dalam menurut mazhab Syafi'i, suami boleh mencumbui isteri di mana-mana bahagian isteri, kecuali antara pusat dengan lutut, itu tak boleh. Ya, muka ke, mulut ke, bibir ke, tangan ke, dada ke, perut ke, tak ada masalah. Tapi antara pusat dengan lutut tidak boleh sama sekali. Maksudnya wajib. Ya, kadang-kadang nak bermesra tu dan sebagainya boleh minta isteri tapi pakai kain. Itu hukumnya. Cuma di sini ulama ada berselisih pendapat. Adakah wajib pakai kain atau tidak, ataupun boleh tak sentuh antara pusat dan lutut. Ini bukan nak cerita seks lah, tapi kita nak cerita gambaran hukum. Ya, ulama baca hadis dia keluarkan hukum supaya kita jelas hukum dia, supaya tidak tersembunyi. Ya, kalau katalah isteri itu di dalam keadaan haid, ya, tapi ustaz boleh tak kalau isteri itu, suami isteri telanjang bulat, minta maaf cakap dengan izin menggunakan bahasa ni, suami isteri tak ada seutas benang sekalipun, boleh tak isteri tak pakai kain walaupun dalam keadaan haid? Di sini ada khilaf di sisi para ulama. Ya, menurut mazhab Syafi'i wajib tutup, supaya suami tidak boleh menyentuh bahagian antara pusat dan lutut isteri. Ya, tetapi sebagai ulama antara mazhab Hambali dan mazhab Hanafi boleh, ya, isteri sentuh ataupun menyentuh bahagian antara pusat dan lutut isteri, asalkan tidak memasukkan kemaluan dalam kemaluan isteri sahaja. Itu saja. So khilaf di kalangan para ulama. Cuma sepakat boleh tak bermesra ringan, tidak melibatkan seksual yang sebenar, boleh. Sepakat pasal apa? Ini ada hadis Nabi SAW. Ini hukumlah. Ya. Tapi ustaz kalau masuk juga haram, dosa besar. Yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Firman Allah, yas'alunaka 'anil mahid, iaitu manusia ataupun para sahabat bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang wanita yang ditimpa haid. Qul huwa adza, maka katakanlah itu haid itu adalah kotor. Maksudnya darah yang keluar daripada haid wanita itu kotor, najis. Ya, fa'tazilun nisaa fil ma'id, maka jauhilah. Maksudnya jauhi di sini bukan jauhi isolated, tidak. Jauhi isteri daripada melakukan hubungan seksual. Jadi hubungan seksual ni bukan menjauhi secara mutlak, tidak. Maksudnya menjauhi itu tidak boleh memasukkan kemaluan, iaitu asingkan kemaluan lelaki daripada isterinya, tak boleh masuk. Itu maksud tafsiran Al-Quran. Bukan fa'tazilun jauh-jauh macam tu, sebab kan dalam hadis menjelaskan bahawa Nabi tidaklah isolate isteri Nabi dalam keadaan haid. Malah ada riwayat yang sahih
Nabi mencumbui isteri Nabi ketika dalam keadaan haid, tetapi tidak seksual 100%. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma kadang-kadang kita lah tahulah, lelaki lebih tahu keadaannya. Ada orang yang dia boleh kawal nafsu dia. Ya. Macam mana Nabi SAW ditanya tentang bagaimana ketika Ramadan boleh tak bercumbu dengan isteri di siang Ramadan. Maksudnya tidak seksual, memasukkan kemaluan. Nabi kata boleh. Tetapi Nabi kata risau, takut kamu tak dapat nak kontrol. Jangan cik pasal tuan-tuan. Ya. Siang Ramadan alah sentuh-sentuh biasa saja, ringan-ringan saja. Saya silap, setan bisik, dia cucuk, berlaku habis 2 bulan berturut-turut. Kena buat. Ya. Isteri kena jelaskan, bang jangan. Ya. Nanti kena kafarah, abang yang kena, saya tak kena. 2 bulan berturut-turut, jangan main-main. Tak boleh nak terus bayar fidyah, dia kena puasa dulu. Doktor kata tak sihat, tak boleh puasa, barulah boleh. Bahaya. Jadi macam tu jugalah, walaupun dibenarkan bercumbu isteri ketika haid, takut-takut kalau dia tak boleh kawal diri dia, wanita tahid tu dimasukkan juga, itu berdosa, haram. Ya. Ala kulli hal dibolehkan, asalkan boleh menahan diri daripada tidak terjerumus dengan perkara yang dilarang. Selagi mana diharuskan, tak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu pun rasa dah cukup, sejam juga kita berbincang pada hari ini. Jadi insya-Allah tak ada masa akan datang kita akan masuk bab baru, bab nifas dan hadis-hadis yang lain. Insya-Allah kita target tahun ni khatamlah hadis 40 tu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Jadi kesempatan ini saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tana'fi maqamina hadza ma illa ghafarta wa hamman illa farajtah wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaitah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.